Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Somad Al-Palimbani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim, yang bermaksud wa minal laili fatahajjad bihi, dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah solat tahajud padanya. Nafilatan laka, sebagai solat tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Suratul Isra, perjalanan malam, surah yang ke-17, pada ayat yang ke-79 daripada 111 ayat pada juzuk yang ke-15. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada pagi yang mulia ini dapat kita bangun dan bangkit untuk menunaikan segala tuntutan yang diwajibkan Allah ke atas kita. Moga-moga dengan kesungguhan dan pengorbanan yang kita lakukan ini diberi oleh Allah akan rahmat dan berkatnya, sehingga Allah menempatkan kita di tempat yang terbaik, yakni syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang mungkin hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, pemuda-pemuda yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung. Masih lagi muka surat 11 kitab Jawi Lama. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli adai maftaradtu alaihim wala
wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbahu alladhi yudmiru bih. Baik. Jadi ini hadis Nabi yang artinya firman Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi, tiada menghampirkan kepada aku oleh orang yang menuntut hampir kepada aku dengan seumpama berbuat ibadat yang aku fardukan atas mereka itu. Sentiasa hamba-Ku menuntut hampir kepada aku dengan mengerjakan segala ibadat yang sunat hingga aku kasih akan dia. Maka apabila telah ku kasihi akan dia, nescaya adalah aku pendengarannya yang mendengar ia dengan dia, dan penglihatannya yang melihat ia dengan dia, dan perkataannya yang ia berkata dengan dia, dan tangannya yang memegang ia dengan dia, dan kakinya yang berjalan ia dengan dia, dan hatinya yang mencita ia dengan dia. Baik. Jadi ini hadis Nabi, hadis Qudsi. Hadis Qudsi ni maksudnya Nabi kata, Allah kata. Tu. Dia ada yang Allah kata dia jadi Quran. Ada yang Allah kata dia tak jadi ayat Quran tapi dia jadi hadis. Tengok pada Nabi lah. Nabi bagi tahulah kalau ni turun wahyu, Nabi kata okey yang ni ayat Quran. Sahabat pun catat okey ni ayat, salah satu daripada ayat Al-Quran. Tapi kadang kalau Nabi kata Allah kata tapi tak jadi ayat Quran, tapi dia jadi hadis, maka hadis tu disebut namanya hadis Qudsi. Hadis Qudsi ni hadis taraf yang paling tinggi sekali. Paling tinggi sekali. Sebab apa? Sebab Allah yang kata. Maka selepas ayat Quran masuk ke hadis nombor 2. Dan taraf hadis paling tinggi hadis Qudsi. Maka dia kata Syekh, sabda Nabi SAW, firman Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, makna Allah berkata, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli adai maqtaratu alaihim. Artinya tiada menghampirkan kepadaku oleh orang yang menuntut hampir kepadaku dengan seumpama berbuat ibadah yang aku fardukan atas mereka itu. Katanya Nabi, orang yang melaksanakan solat ibadat yang fardu tak semestinya semayang je lah, apa-apa saja yang fardu. Makna fardu di sini maknanya ibadat-ibadat yang diwajibkan. Ma yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Itu barang wajib. Maknanya dia buat benda yang Allah suruh, yang diwajibkan ke atas dia, maka Allah akan menghampirkan dirinya kepada Allah. Maknanya dia semakin dekat dengan Allah. Tanda dia dekat dengan Allah iaitu dia menjaga segala amal-amal yang wajib. Tu. Itu tandanya dia dah mula dekat kepada Allah. Buat. Tapi kalau amalan wajib pun kita halal-balai, buat lebih kurang, ada celuh-celuh, tinggal sana tinggal sini, itu tandanya kita jauh dengan Allah. Kalau tak buat terus, lagi jauh. Nak? Jadi nak bagi jaga supaya kita tak jauh dengan Allah, jaga perkara-perkara yang Allah perintahkan ke atas kita, atas amalan-amalan yang wajib. Jaga bagi elok. Kemudian katanya Nabi lagi dalam hadis ni, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbah. Kemudian
Dan sentiasa hamba-Ku menuntut hampir kepadaku dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat hingga aku kasih akan dia. Baik, kalau hamba tu dia buat benda yang wajib, amalan yang wajib, itu baru dia menuntut kasih pada Allah. Dia mencari kasih, dia nak cuba mendekatkan dirinya pada Allah. Tapi kalau dia mula buat, dia teruskan lagi ibadat dengan ditambah dengan ibadat-ibadat sunat, maka dengan sebab dia buat ibadat sunat itulah, maka Allah pula yang menuntut kasih pada dia. Dengan maknanya Allah dah mula kasih pada dia. Tadi yang peringkat awal ibadat yang wajib, dia kasih pada Allah. Kerana sayang pada Allah lah dia jaga ibadat yang wajib. Tapi bila sampai dia buat yang sunat, Allah terlebih kasih pada dia. Hatta uhibbahu, kata Nabi, sampai aku kasih akan hamba ni. Tanda Allah kasih pada seseorang itu, Allah meringankan atau Allah memudahkan seseorang hamba itu mengerjakan segala ibadat-ibadat, bukan setakat hanya yang wajib, malah yang sunat-sunat. Itu bila kita dah berjaya boleh melaksanakan ibadat-ibadat sunat dan kita sonok mengerjakan ibadat-ibadat sunat, itu tanda Allah dah semakin kasih kepada kita. Maka jaga kasih tu. Tapi kalau tanda Allah tak suka, dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali, min alamati i'radillahi anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi, kata dia. Ini kata-kata Imam Hasan Al-Basri. Katanya tanda-tanda seseorang itu mula dipalingkan Allah, tanda-tanda seseorang tu Allah tak pandang dah dia, Allah tak peduli dengan dia, Allah benci kat dia, Allah tak suka dia. Ada tanda dia, ada simptom dia. Tandanya istighaluhu bima la ya'nihi, kata Imam Hasan Al-Basri. Tandanya Allah akan sibukkan dia dengan urusan-urusan yang tidak mendatangkan manfaat pada dia. Makna manfaat iaitu tidak mendatangkan takutnya pada Allah. Itu manfaat. Maknanya dia sibuk dengan hal-hal keduniaan yang tak ada berkait langsung dengan hal-hal akhirat. Meeting mesyuarat boleh pergi, solat jemaah, kuliah agama tak boleh pergi. Itu tanda Allah mula paling tu. Bukan maksud Allah benci seseorang, Allah turunkan azab ataupun Allah turunkan musibah, ujian, tak semestinya. Kadang-kadang Allah turunkan ujian sebab Allah nak naikkan makam. Macam kita, macam budak-budak sekolah lah, bila dia lepas exam, itu tandanya dia berjaya, maka dia punya kedudukan akan bertambah lagi elok. Kalau dia lepas SPM, maknanya dia hebat, dah ada SPM. Dia lepas diploma, dia diploma pula, mana kedudukan ilmunya makin meningkat. Itu dalam soal pelajaran sekolah. Tapi dalam soal kehidupan kita ni, Allah uji kita, Allah nak tengok kita lepas tak lepas. Kalau kita lepas ujian Allah, maka kedudukan makam kita sebagai hamba Allah tu akan meningkat, akan naik kedudukan makam, lebih mulia lagi, lebih hebat lagi. Tapi kalau gagal, habis. Jadi kadang-kadang ujian tu datang bukanlah nak menyusahkan kita, tapi nak menghebatkan kita. Tapi kita kena buat persediaan lah sebelum ujian Allah tu sampai. Sebab tu kena sentiasa ada, orang cakap apa, bekal, ada kefahaman, supaya bila ujian tu datang bila-bila masa, kita berjaya mengharunginya, dan alhamdulillah kita dinaikkan makam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah orang yang bertambah mulia di sisi Allah. Tu naik makam. Jadi jangan sampai nak kita buat satu benda ni kita langsung tak hiraukan akhirat. Itu tanda-tanda Allah sudah benci pada kita. Dan kadang-kadang kaya atau miskin bukan tanda kasih daripada Allah. Boleh jadi orang kaya Allah sayang juga, orang miskin pun Allah sayang juga. Jadi ukurannya bukan pada sudut senang hidup ni, bukan susah senang hidup, itu bukan ukuran dia. Ukurannya senang, susah senang dalam mengerjakan amal ibadat, itu ukuran dia. Kalau kita susah-susah buat ibadat, itu tanda kita jauh lagi dengan Allah. Tapi kalau kita dah mudah, senang-senang saja buat ibadat, senang nak buat benda baik, senang nak buat amal kebajikan, itu tanda kita dah semakin dekat dengan Allah. Itu dia. Walaupun kadang-kadang kita miskin, tapi mudah memberi, orang minta derma senang bagi, itu tanda maknanya hati dia dekat dengan Allah, walaupun dia susah, walaupun dia miskin.
Tapi kadang-kadang ada orang kaya tapi jauh dengan Allah. Nak bubuh duit derma kedekut paik. Lagi dia komplain adalah tak habis-habis derma dia kata. Angkat tabung tu hempuk atas kepala dia. Nampak? Yang dia kaya, siapa bagi kaya dia tak pandang. Dia ingat dia boleh kaya dengan usaha dia sendiri. Ni sebab bila seseorang itu hidup atas dunia dengan tidak menuntut ilmu agama, ni jadi dia. Ni jadi ni berlambak-lambak ni, jadi orang hebat-hebat, jawatan besar, pangkat tinggi dan sebagainya, tapi akhirnya tak sedar ke diri bahawa dia sebenarnya hakikat, walau pangkat hebat tara mana pun, ada panggilan Datuk Seri ke apa ke jawatan besar mana pun, dia tak sedar bahawa dia depan Allah sekadar hamba saja. Tak ada apa. Tak ada apa pun hebat. Pada panggilan manusia je. Hidup ni umpama lakonan, macam filem drama tu lah. Dalam drama tu ada orang pegang watak jadi datuk, ada orang pegang watak jadi orang susah miskin. Tapi hakikat berlakon semua. Dalam watak tu je, dalam filem tu je dia jadi datuk. Kat tak jadi datuk balik tu. Jangan buat belagak pula. Datuk masa dalam filem je. Macam tu juga dalam kehidupan ni. Kehidupan kita ni lakonan semata-mata je. Hakikat sebenar bila Allah kata kat mana kat? Kiamat esok. Malaikat Israfil tiup sangkakala, maknanya habis dah syuting. Habis dah lakonan, habis dah. Kumpul di padang mahsyar, semua sama. Agung sama, sultan sama, Perdana Menteri sama, semua sama. Tak kira siapa-siapa pun, semua hamba di hadapan Allah. Dah apa benda yang kita nak act? Lagi ditanya dia lah. Nanti Allah tanya, dah masa kat dunia itu aku bagi watak jadi hakim, kenapa tak tegakkan keadilan? Jawab hang ni pula dulu aku bagi watak jadi Perdana Menteri, dah kenapa tak nak tegakkan agama dalam negara? Jawab satu-satu. Semua yang kita pegang ni watak-watak kita je, dan watak itu akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu orang yang menjaga hal-hal ibadat ni, bak kata guru kami, siapa yang jaga sunat, insya-Allah fardunya tak terkacau. Sebab sunat ni umpama perisai. Umpama macam contoh kalau kita pakai baju 2 lapis, kita pakai jaket. Jadi kalau orang tersimbah air pun baju dalam tak kena, yang kena jaket. Itulah ibarat fardu dan sunat. Fardu dalam, sunat luar. Kalau kita jadi macam mana terlalai pun, yang terlalai itu sunat, fardu tak rosak. Tapi kalau sunat ni kita tak buat, bila tak ada sunat dia terus fardu je. Jaket tak ada, terus baju bahagian dalam ni je. Bila orang tersimbah air, maka yang kena jubah, yang kena baju kat belah dalam. Bila ada masalah kita, ialah mood kita ni, hidup kita ni kadang-kadang bagus, kadang-kadang tak bagus. Bukan sentiasa bagus. Hidup kita macam roda, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang rajin. Time rajin lebih awal daripada Tok Siak lagi sampai. Dia pula komplain Tok Siak, apa lambat dia kata. Tu time dia rajin. Time dia malas, time mood kurang. Nampak? Orang tahiyat akhir dah baru dia sampai. Nampak? Jadi kita ni macam tu. Kadang-kadang elok, kadang-kadang tak elok. Jadi ada masa bila kita tak elok, kalau kita tak jaga barang sunat, yang tak elok itu akan kacau fardu kita. Makna kata kalau kita sentiasa amal sembahyang sunat, kalau terlewat bangun pun kita cuma terlepas tahajud, subuh tak terlepas. Tapi kalau kita tak jaga, tak ada amalan-amalan sunat, tahajud tu langsung kita tak aim langsung nak target sembahyang tahajud. Kita cuma aim nak sembahyang subuh je. Tiba-tiba Allah buat kita sangkut terlepas subuh, dengan subuh-subuh jadi terkacau. Sebab tu kita kena target nak tahajud dulu. Tiba-tiba tak boleh bangkit tahajud, sekurang-kurang subuh kita dapat jaga. Itu cerita makna fardu dan sunat. Sebab tu ulama kata, jagalah amalan sunatmu, maka terjagalah amalan fardumu. Dia begitu. Dan bila kita melaksanakan amalan sunat, maka Allah akan kasih pada kita. Hatta uhibbahu, sehinggalah aku kasih akan dia. Kemudian apa jadi bila Allah kasih? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi.
Kata Allah, maka apabila aku kasih akan dia, bila Allah dah mula sayang pada satu-satu hamba tu, maka nescaya akulah pendengarannya yang ia mendengar dengan dia. Maksudnya apa yang dia dengar itu yang seolah-olah maksudnya Allah mendengar apa yang dia dengar. Jadi ini hadis ni taraf tinggi. Ni hadis tasawuf. Maksudnya pendengaran itu dah jadi pendengaran Allah. Bukanlah dia jadi Allah dah. Jangan faham macam tu. Tapi makna Allah beri pinjam pada dia pendengaran Allah. Maknanya dua maksud kata ulama. Maksud yang pertama, Allah jaga pendengaran dia, tidak mendengar sesuatu yang diharamkan Allah. Dia tak dengar benda bukan-bukan, dia jadi jelek. Nah, macam kita dulu sebelum zaman berubah, sebelum main zaman Wanong, masjid Wanong, surau Wanong. Zaman tu zaman lepak dai mamak lagi. Zaman lara lagi, suka lagu-lagu lama. Rock kapak lagu bukan-bukanlah, lagu lara-lara. Lagu yang tak ada manfaat, tak ada faedah. Dengar tu goyang lagi kaki. Henjuk-henjuk kat kepala. Sebab jadi syok waktu tu. Tapi bila dah mula mendekatkan diri pada Allah, cuba buat tengok. Bila kita buat ibadat ni, amalkan amalan sunat banyak-banyak. Dia lama-lama kan lagu-lagu yang lara ni dia jadi jelek pada kita. Kita jadi tak gemar nak dengar. Kalau terpasang kita tak best kita jadi meluat. Akhirnya kita nak dengar apa? Alunan suara ayat Al-Quran ataupun qasidah, bait-bait syair memuji Allah, memuji Rasulullah. Yang tu pula dia jadi tertarik. Padahal dulu yang tu cepat ditukar. Masuk kereta buka radio, tiba-tiba dalam radio pasang ayat Quran. Silap channel ni dia kata. Ada tak? Cepat dia tukar. Tu dulu. Tapi lah ni dia cari yang tu pula. Sebab apa? Ini hatta uhibbahu kata Allah. Bila aku kasih pada dia, Allah akan kasih telinga kita. Dengan Allah jaga telinga kita, mendengar yang elok saja. Dengar yang baik-baik saja. Benda makruh, benda haram tak mau dengar dah. Dia jadi tak suka nak dengar. Dia begitu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, makna hakikat sikit. Ni makna tinggilah. Maksudnya mendengarnya Allah menjadi pendengaran pada dia. Maksudnya macam kita faham dalam kita mengaji sifat 20, Allah maha mendengar. Maksud mendengarnya Allah, semua benda Allah boleh dengar. Dan ada Allah angkat satu-satu makhluk ni, sehingga Allah angkat makamnya yang tinggi jadi wali Allah, maka dia boleh dengar benda-benda rahsia juga. Itu yang kadang-kadang dia boleh dengar. Itu yang dipanggil kasyaf. Sampai ke tahap kasyaf. Dia boleh dengar apa orang tu cakap dalam hati dia. Kadang-kadang sampai tahap macam tu. Atas Allah izin dah. Atas Allah izin. Tu. Tak mustahil benda ni. Kalau puak Wahabi dia kata mustahil. Sebab tu geng-geng Wahabi dia kata kitab Hidayatul Salikin ni sesat. Wahabi kata kitab Hidayatul Salikin ni sesat. Apalah sesat ni kitab ulama Syekh Abdul Samad Palembang. Bukan Haji Samad, Syekh Abdul Samad. Nampak? Haji Samad ya boleh kita kata tak betul. Nampak dia orang biasanya. Tapi Syekh Abdul Samad mengingat sama dengan dia. Sama dengan orang biasa. Ulama besar, ulama tersohor. Tu. Jadi itu. Bila Allah dah kasih, pendengaran tu jadi pendengaran Allah. Kemudian lagi kata Allah, wa basarahul ladzi yubsiru bih. Tak cukup dengan dengar, dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengan dia. Macam tadi juga. Maksudnya dua, makna dari segi makna zahir, maknanya melihat dia ni Allah jaga penglihatan dia, tak melihat benda yang diharamkan Allah. Kalau terlihat pun astagfirullahalazim. Dia cepat-cepat. Lepas tu kata guru kami, Tok Guru Siddiq dulu-dululah ni, zaman-zaman nenek moyang kita dululah. Tok guru zaman dulu punya jaga mata, sampai kalau dia nak keluar daripada pondok dia nak pergi mana ke, hatta dia nak pergi masjid kat luar nak sembahyang Jumaat, anak murid ni akan pegang kain rentang, bawa buka tirai ni sepanjang-panjang lorong tu, bagi tok guru lalu kat tengah, supaya tok guru tak melihat benda yang bukan-bukan. Jaga mata ni, Allah jaga sangat. Sebab tu Saidina Ali disebut gelarannya karamallah wajhah.
Mukanya dimuliakan Allah, kerana seumur hidup Sayyidina Ali tidak pernah menghadapkan wajahnya pada berhala. Bukan setakat sembah berhala, muka ni pandang berhala pun tak pernah. Sayyidina Ali hebat. Kita cuba amal lah. Kita lagi nak tengok. Macam tu apa? Tak payah tengok. Paling nampak ni benda bukan benda yang Allah murka, benda Allah tak suka, paling. Hatta berhala, hatta barang maksiat, hatta apa-apa, orang buka aurat ke dan sebagainya, paling muka. Jaga mata kita. Bila kita jaga gitu, itu tandanya Allah dah mula kasih pada kita. Tak? Jadi mata kita tak sonok nak tengok. Tapi kalau mata kita masih lagi nak tengok benda bukan-bukan, maknanya belum cukup lagi amalan sunat kita. Kuatkan lagi amalan sunat sampai Allah kasih kat kita, Allah jaga mata kita. Tu cerita dia. Itu yang makna dari segi zahir lah. Makna dari segi batin macam saya sebut tadilah. Nak Allah pinjamkan penglihatan, nak sehingga mata dia boleh melihat suatu benda yang orang biasa tak boleh lihat. Itu juga yang dimaknakan dengan makna kasyaf. Dia boleh nampak sesuatu, kan? Kadang-kadang dia boleh nampak apa nak berlaku ke apa, tak tahulah, kan? Orang-orang macam ni, wali-wali Allah ni, kadang kita pelik tak? Saya ada tanya seorang syekh, seorang tok guru. Dia kata musibah Covid ni memang dahsyat, dia kata. Tapi musibah selepas Covid lagi dahsyat, dia kata. Saya tanya, apa nak jadi syekh? Wallahu alam, dia kata. Dia kata tak tahu. Sama ada dia tahu tapi dia tak nak bagi tahu, wallahu alam. Tapi dia kata lepas Covid ni lagi dahsyat jadi, dia kata. Wah, lagi kita takut lagi. Lagi seram pula. Kan? Ni. Jadi kadang-kadang mereka ni mereka tahu. Kan? Mereka tahu. Tanya Pak Anjang pula lagilah, Syekh Wan Izzuddin. Ada sahabat saya pergi tanya dia. Tanya, Syekh macam mana ni Syekh, Covid ni bila nak selesai ni? Siapa nak boleh selesaikan Covid ni? Nampak macam tak ada gaya ni, sampai bila kita nak hidup macam ni? Apa jawab Syekh Wan Izzuddin? Mudah lah, sambil senyum dia jawab. Dia kata tak apa lah, tunggu Imam Mahdi selesai semua, dia kata. Tunggu Imam Mahdi terus. Makna macam dah dekat sangat ke Imam Mahdi nak datang dah? Tak tahu. Tapi inilah firasat alim ulama. Lepas tu jangan kita nak perlekehkan mereka. Sebab cahaya hati mereka tu terang. Mereka kadang-kadang mereka nampak apa yang kita tak nampak. Aduh. Tak cukup dengan tu lagi, kata Allah, kata Nabi dalam hadis qudsi ni, walisanahul ladzi yantiqu bihi, dan akulah perkataannya yang ia berkata dengan ia. Juga dengan makna zahir dan batin tadi. Makna segi syariatnya, makna kata Allah jaga mulut dia supaya tak cakap benda tak elok. Tak akan terkeluar daripada mulut dia melainkan apa saja yang dikata jadi ibadat, jadi pahala. Dia tak akan cakap benda sia-sia, tak akan cakap benda kosong. Ni hebat ni, yang dah diangkat oleh Allah kedudukan yang tinggi. Itu dari segi makna zahir. Makna dari segi hakikatnya pula, makna kata mulut dia bercakap seperti makna kata-kata Allah. Maknanya katanya tu atas perintah Allah saja. Sampai kan ada satu orang ni, dia takkan bercakap melainkan ayat Quran. Punya dahsyat. Dia memang hafal Quran. 6,236 ayat Quran ada dalam kepala dia. Tapi setiap kali dia nak bercakap, yang keluar pada mulut dia mesti ayat Quran. Takkan keluar daripada perkataan biasa. Ayat Quran. Punya dahsyat. Allah buat dia jadi macam tu. Hebat. Tu kehidupan dia. Sehingga kan orang macam ni, kalau tak perlu cakap, dia diam. Kalau tak ada benda nak cakap, kalau dia cakap tu tak mendatangkan pahala, dia diam. Dia akan cakap bila dapat pahala je. Ni orang yang hebat, makam yang tinggi. Kita payahlah, kan? Kita dalam benda tak nak cakap tu nak cakap, kan? Duk tahan mulut. Kawan pun tanya, macam nak cakap sesuatu je mak. Dia buat cover. Nak cakap je lah kali cakap juga, sampai tak berhenti cakap. Jadi itu jenis banyak cakap. Jenis para alim ulama gitulah. Sebab kalau kita ziarah-ziarah tok guru kan, dia tak cakap banyak. Kita yang sapa dia, tok guru sihat. Jangan cakap, tanya sepatah jawab sepatah. Sihat gini gitu ya. Tunggu makan dah tadi biskut. Tak ada panjang lebar gitu, sikit. Tu dia macam tu. Tapi bila baca ayat Quran hadis Nabi, tengok dia syarah panjang.
Maknanya bab akhirat dia cakap sungguh, bab dunia lebih kurang. Kita balik cakap dunia sembang sungguh. Oh, sembang bab bola. Macam dia yang main tu sembang. Dia sepak bola pun tak kena. Tapi sembang bab dunia kencang, dan sembang bab akhirat tak kerti dah. Tak apalah, pelan-pelan. Tak mustahil kita ni. Kadang-kadang orang yang mati baik, mati tengah sujud, kadang-kadang bukan tok guru, bukan ustaz, kadang orang awamnya. Kalau Allah nak bagi pada seseorang, siapa-siapa pun boleh. Tinggal lagi hubungan kita dengan Allah masing-masing. Walaupun tarah nama ustaz, tapi kalau tak jaga hubungan dengan Allah, tak ada apa juga. Walaupun kita bukan ustaz, orang awam je, tapi amalan kita kuat, kita jaga amalan sunat, Allah kasih pada kita. Dan kita akan dapat kelebihan-kelebihan seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis Nabi ni. Dan lagi kata Nabi lagi, wa yadahul lati yabtishu biha. Artinya dan akulah tangannya yang ia memegang dengan ia. Juga dengan makna yang dua tadi, syariat dan hakikat. Mana syariat Allah jaga tangan dia tak pegang benda yang tak elok. Dari segi makna hakikat, seolah-olah tangan dia ni maknanya semuanya gerakan Allah saja. Allah yang gerakkan segala-galanya. Memang dia takkan usik benda-benda tak elok. Takkan ambil, takkan pegang benda-benda yang tak elok. Dia dalam tasawuf ni, dia beza tasawuf dengan fiqh. Fiqh ni okey dah. Fiqh ni standard orang awam. Untuk kita beramal. Tapi kalau kita nak mendekatkan diri kita lagi kuat kepada Allah, kita kena naikkan dengan ilmu tasawuf. Kalau tak dengan tasawuf ni, dia tak boleh jadi. Kalau macam dalam fiqh, dia ada 5 hukum taklifi. Dia ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. Mana kita boleh pilih lagi tu. Yang wajib memang kita buat, tak tinggal dah. Tapi sunat kita boleh lagi lah. Nak buat, tak nak buat, sudah. Itu sunat. Harus lagi lah, tak perlu dah apa-apa. Makruh, kadang-kadang kita buat pun, sebab mana makruh, kalau buat tak dapat apa-apa, meninggalkannya boleh pahala. Jadi ada gak yang pegang, alah tak apa ustaz, makruh je pun, dia kata. Rokok makruh ni, alah ustaz makruh je, kan masuk neraka pun, dia kata. Yang haram memang tak buat lah. Tak apalah, itu bagian fik, bagian fiqah. Tapi kalau tasawuf, dia tak ada 5, dia 2 je. Dia pegang 2 je, ahli tasawuf ni. Ahli sufi dia pegang 2 je. Taat, maksiat. Taat, maksiat, tu je. Kufur, maksiat, iman taat, kufur maksiat. 2 ni je. Taat dan maksiat. Maksud taat apa dia? Wajib dan sunat dia pegang. Maknanya yang wajib memang dia buat dah, tapi yang sunat pun dia buat macam wajib. Sampaikan mereka ni kalau tertinggal, mereka qada semula. Sebab tu ada pernah berlaku, Nabi didatangi tetamu. Dan tetamu tu sembang punya sembang sampailah masuk waktu asar. Jadi Nabi tak sempat mengerjakan solat sunat qabliyah asar, solat sunat sebelum asar tu. Sebab Nabi sampai di masjid, sahabat-sahabat dah tunggu dah untuk semayang asar. Jadi Nabi terus jadi imam semayang asar. Kemudian pada waktu yang lain Nabi menggantikan solat sunat qabliyah asar tu. Dari sinilah dalil ulama kata boleh kalau orang yang berpegang sungguh pada amalan-amalan sunat, kemudian dia katalah dia tertinggal amalan sunat tu, maka dia boleh qada amalan sunat tu. Tapi kalau orang tu dia nazarkan atau dia pegangkan dalam diri dia ibadat sunat tu wajib bagi dia, maka dia tak boleh tinggal. Kalau tinggal dosa dia. Dia kena qada. Contoh kalau dia pegang pada diri dia, aku mewajibkan duha pada aku. Solat duha tu wajib atas diri aku. Dia pegang macam tu. Maka kalau dia tertinggal solat sunat duha, dia kena qada. Kalau tak qada, berdosa. Sebab dia dah pegang macam tu, dia dah nazar, dia dah janji pada Allah. Tapi kalau kita hanya pegang solat duha tu sekadar sunat pada aku, kita buat je lah. Tapi kalau kita tertinggal sebab kita dah biasa buat, kita nak qada, boleh, tak ada masalah. Tapi tak sampai jatuh dosa. Ada. Kalau macam tu baik, jangan niatkan wajib. Betul dah, memanglah. Kalau dah tahu perangai kita jenis celuh ya, janganlah niat wajib lagi. Tapi kalau ulama-ulama hebat, memang dia wajibkan dah pada diri dia. Sebab dia meletakkan taraf ibadat yang Allah perintahkan ni semuanya tinggi. Tak ada satu pun yang rendah. Jadi sebab tu sampai mereka mewajibkan barang-barang yang sunat. Sampai tahap macam tu mereka ni. Dahsyat.
Ada. Dan yang keduanya, yang maksiat makruh dan haram. Kita pandang haram je, makruh kita ringankan lagi. Tapi kalau ulama sufi, makruh tu macam haram dah. Walaupun ianya makruh, tapi dia beratkan macam haram, tinggal terus. Hatta yang harus pun dia tinggalkan. Maksud harus ditinggalkan macam mana? Habis tak mandi, tak makan, tak minum. Sedangkan mandikan, makan, minum ni semuanya adalah barang harus. Tak, mereka jadikan barang harus tu termasuk dalam barang sunat. Maknanya makan pun kerana Allah, semuanya kerana Allah. Maka semua amalan-amalan yang harus tadi jadi ibadat pada mereka. Dan mereka takkan makan kerana hawa nafsu, takkan. Kalau makan kerana hawa nafsu, mereka anggap mereka sudah berdosa pada Allah. Sampai tahap tu. Ini wali-wali Allah. Sebab tu dalam kitab Qatrul Ghaisiyah ada cerita, ada seorang tok wali ni, dia kalau berpuasa, nah dia makam puasa ni ada 3. Satu dipanggil puasa orang awam, satu dipanggil puasa khawas, yang ketiga dipanggil puasa khawasul khawas. Puasa orang awam, puasa yang tahan lapar dan dahaga, tak makan tak minum sampai maghrib buka. Itu puasa orang awam. Puasa yang kedua makam dia puasa khawas. Puasa khawas ni orang-orang yang soleh, orang-orang yang warak. Puasa khawas ni puasa bukan setakat tahan lapar dahaga, tapi tahan diri daripada melakukan sebarang dosa. Tak mengumpat, tak mengatakan orang, jaga mata jangan tengok maksiat dan sebagainya. Yang ni orang soleh, orang baik, orang warak. Tapi ingatkan hebat dah yang dua ni. Ada lagi hebat nombor 3. Namanya puasa khawasul khawas. Puasa khas dalam khas. Lagi tinggi makam dia. Ini puasa para wali. Mereka puasa tahan lapar dahaga, benda sama juga, tahan lapar dahaga, tahan mata jangan tengok maksiat, tahan jangan mulut jangan mengumpat, apa semua yang tu mereka buat. Tapi dalam masa yang sama, tahan hati jangan ingat dunia. Dahsyat. Kalau mereka teringat je dunia dalam hati, batal puasa mereka. Mereka pegangnya tu. Dan bila batal, mereka wajibkan qada balik puasa tu. Kalau sehari batal, ganti setahun. Tu dia. Nah, anda sebut dalam kitab ni. Jadi ada satu orang tu, dia berjalan-jalan, dia nampak ada orang tengah nama susun bata, nak buat bangunan lah, nak bina rumah, susun bata. Dia pun pergi tegur, hang buat apa ni? Nah, kawan tu kata bina rumah lah kan. Tak apalah, kawan tu jawab. Lepas tu kawan tu tanya, kenapa kamu bicara tentang dunia? Tok wali ni bila dengar kawan tu tegur macam tu, tersentak dia. Astaghfirullahalazim, dia kata, Allah batal puasa aku, dan dia ganti selama setahun. Allah, kita kalau jadi macam tu macam mana? Tiap-tiap tahun kena puasa. Nampak batal saja. Baru bangun pagi pas sahur batal dah kita. Asyik ingat dunia je kita. Jadi kita tak sampai tahap macam mereka. Mereka wali Allah. Mereka tok-tok wali, kita tok-tok kuali. Nampak? Tapi pelan-pelan lah, latihkan diri. Sampai masa kalau Allah kehendak, Allah sampaikan kita. Kalau Allah reda atas kita, dan Allah tahu siapa yang Allah nak bagi makam wali ni, dia sesuai tak sesuai. Dan Allah tahu. Kalau Allah tahu dia layak, Allah bagi kat dia. Dan memang dia akan jadi memang jadi wali Allah lah. Dia akan jadi macam yang kita sebut-sebut tadi tu. Jadi tak pelik benda tu. Dan last sekali kata Nabi, warijlahul lati yamshi biha, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengan ia. Juga dengan dua makna tadi, dengan makna zahir, Allah jaga kaki dia nak supaya tak pergi ke tempat maksiat atau tak suka ke tempat yang bukan-bukan. Atau yang makna hakikatnya, kakinya itu seperti kakinya Allah. Maksudnya Allah jaga terus kaki dia memang takkan pijak melainkan dengan perintah daripada Allah semata-mata, sampai tahap macam tu. Maknanya dirinya tu bukanlah jadi Allah, tak, tapi dirinya tu semuanya Allah yang kawal. Matanya, telinganya, cakapnya, tangannya, kakinya. Dengan sebab apa? Sebab dia melaksanakan nawafil, yakni ibadat-ibadat yang sunat begitu banyak. Kerana dia mengharapkan kasih Allah, maka Allah menumpahkan kasihnya pada hamba ni, sehingga hatta uhibbahu, sehinggalah Allah kawal segala anggota badan dia. Dan yang terakhir, wa qalbahu allazi yudmiru bih, dan akulah hatinya yang ia mencipta dengan ia. Sampai bila anggota zahir ni semua Allah dah kawal, lah kali hati ni pun milik Allah dah. Allah kawal hati dia. Jadi apa saja yang terlintas di hatinya, semuanya apa yang dikurniakan Allah pada dia. Tapi bukan macam wahyu lah. Kalau wahyu ni
para nabi, para rasul. Tapi kalau mereka yang wali-wali Allah ni, ulama panggilnya dengan istilah ilham. Allah turunkan ilham kepada hati dia melalui perantaran malaikat mulhim. Kalau wahyu, malaikat Jibril hantar. Tapi kalau ilham, namanya malaikat mulhim, dia hantar ilham. Ilham ni takkan benda jahat, tu bukan ilham. Itu pedajai namanya. Kan? Kalau kita terniat nak benda jahat, tu bukan ilham tu. Kan? Ilham ni untuk benda baik je. Orang kata idea bukan. Idea ni boleh bercampur, benda baik pun idea, benda tak baik pun idea juga. Tapi ilham hanya benda-benda baik je. Terlintas dalam hati kita nak benda baik, itu bisikan daripada malaikat mulhim. Kadang-kadang terlintas, kita tengok kalau poket kita ada duit, ada 50. Tiba-tiba kan kadang-kadang kita macam perasan macam ada orang bisik, tapi bisikan tu tak dengar dengan suara, tapi kita boleh rasa dalam hati kita, derma lah, hang lama dah tak derma ni, sementara hang ada rezeki bagilah, mana tahu sok-sok hang mati. Kita pun jadi ringan bubuh 50 tu dalam tabung. Mana tabung? Ni contohlah. Ni mana tahu mulhim datang tiba-tiba kan. Tu. Itu ilham tu. Jangan kita tolak. Sebab dia datang tu, dia datang nak tolong kita. Tiba-tiba kita tolak. Macam kita lah datang nak tolong kawan kita tolak. Lah kali kita nak datang lagi tak? Malas dah. Aku hari tu nak tolong bukan main, dia tolak, tak nak terima. Dah aku malas dah nak tolong dia dah. Takut nanti malaikat mulhim ni dah tak gemar nak datang kat kita. Sebab apa? Sebab segala ilham dia kita pakat duk tolak. Lepas tu kadang-kadang macam tengah malam kan, kita terjaga, kadang-kadang kita tak set jam pun, tapi terjaga kompak, terjaga pukul 5. Yang kadang-kadang yang kejutkan kita malaikat mulhim tu. Kadang-kadang kita dengar suara orang kejut kita, dia panggil nama kita, Syakir, bangun Syakir, mayanglah. Kita pun terjaga, mana ada siapa yang panggil. Tu kadang malaikat, sebab malaikat dah mula nak berkawan dengan kita, sebab kita rapat dengan Allah Ta'ala, Allah hantar malaikat untuk tolong kita. Tapi kalau jenis perangai tak senonoh, bukan kawangan malaikat, kawangan setan tu. Setan kata, tidurlah, tidur wahai permaisuriku. Makin kuat tidur, dengkur lagi kuat, khong lagi. Ni malaikat datang, dia ilham kat kita, bangunlah tahajud, mayanglah, tak boleh banyak pun, mayang sikit pun jadi, 2 rakaat pun jadi kan. Dekatkanlah diri kita, bangun. Dia jadi kekuatan. Itu anugerah daripada Allah. Bila jadi begitu, syukur. Dan bila dah sampai tahap ni, kita ni ada 2 makam tadi. Satu makam macam kita sebut semalam, satu makam ahlul ibadah mujahadah. Makam orang biasa yang terpaksa bersusah payah nak mengerjakan amalan-amalan. Kadang-kadang nak bangkit tahajud pun ngantuk-ngantuk, jadi payah, jadi berat pada dia. Tapi dia struggle juga. Dia usaha, dia berjuang juga untuk lawan hawa nafsu. Golongan ni dipanggil ahlul ibadah. Mereka memaksa dalam mengerjakan ibadah. Yang kedua dipanggil ahlul inayah. Ahlul inayah ni mereka dah dapat pertolongan Allah. Bangun tu tak payah set jam, boleh bangun segar, elok, senang dia buat amal ibadat. Itu dipanggil ahlul inayah. 2 makam ni, dia takut pada Allah, tapi takutnya berbeza. Takut ahlul ibadah, orang ahli ibadat, dia takut pada Allah, tapi takut dia kerana takutkan azab Allah, takut neraka Allah. Kebanyakan kita ni ahlul ibadah, kebanyakan kita orang awam, kenapa kita jaga sembahyang subuh, kenapa tak tidur je tu? Kan kena bakar dah api neraka teruk, mati kena seksa. Kita takut meninggalkan amalan-amalan yang wajib kerana takut kemurkaan Allah, takut Allah azab kita dengan azab dunia ataupun azab dalam kubur atau azab di hari akhirat nanti. Kita takut bab tu kan. Tapi ahlul inayah ni, dia takut juga dengan Allah, tapi takut dia bukan yang itu. Dia tak bicara dah takut neraka apa, dia takut juga tapi tak bicara bab tu. Yang dia takut ialah kasih Allah. Dia takut sayang Allah tu. Sayang Allah tu dia takut. Kenapa dia takut? Dia takut Allah dah mula tidak sayang pada dia. Bila dia dapat dah pertolongan Allah, senang bangkit tahajud, senang mengerjakan amalan sunat, dia akan merintih sedih, menangis air mata dia. Ya Allah, janganlah engkau palingkan daripada aku setelah engkau beri aku petunjuk. Setelah engkau izinkan dah aku mudah melaksanakan ibadat, tolonglah ya Allah, istiqamahkanlah. Jangan sampai hati ni jadi berat nak buat ibadat.
Nah, jangan lagi engkau tarik balik nikmat ni ya Allah. Dia takut yang tu. Dia takut Allah ambil balik nikmat kesenangan buat ibadat tu. Dia takut Allah mula dah tak sayang kat dia. Macam kita ibarat contoh orang yang berkasih. Kan? Macam berawet dululah. Lepas kahwin ni dia macam kurang dah sikit. Tapi masa cinta dulu sakan. Ataupun dah kahwin pun kadang ada kak memang dia sayang sangat bini dia. Lepas tu yang keluar istilah takut bini. Dia bukan maksud sebenarnya takut bini. Kan? Tapi dia takut sayang bini tu hilang. Jadi sebab tu bini dia cakap apa dia ikut aja. Kan? Bila kata abang habis mayang isyak tu jangan sembang lama-lama. Kat surau tu balik cepat sikit. Baiklah. Nampak? Baliklah dia. Ada apa ya? Takut bini dah. Aku boleh je nak melawan. Tapi aku takut sagi dapur tak berasap, sakit perut aku lagi. Nampak? Bini malah masak. Jadi dia takut sayang bini kat dia tu jadi kurang. Sedangkan dia tahu bini dia sayang kat dia. Tapi bila buat macam ni takut sayang bini tu hilang. Jadi dia pun jaga. Ataupun orang perempuan dengan orang lelaki jugalah. Dia jaga suami dia. Suami dia nak apa dia? Dia takut suami dia kahwin satu lagi. Jadi dia takut juga. Tapi takut tu takut sayang tu hilang. Sama juga orang yang berkasih-kasih dengan Allah. Dia terlampau sayang dengan Allah. Dia takut sayang Allah pada dia tu hilang. Jadi yang tu lebih utama dia takut. Dia bukan takut pasal azab, bukan takut pasal ujian. Dia kadang-kadang lagi dia minta. Kan? Lagi dia kata kalau Allah uji aku lebih bagus, lebih baik. Kerana dengan Allah uji aku, hati aku akan teringat kepada Allah daripada aku jadi karam dengan hal amal ibadat, sehinggalah akhirnya aku duk sangka amal ibadat ni usaha aku, bukan anugerah Tuhanku. Kadang-kadang orang macam tu. Ada dalam kitab ni lah, kitab wali-wali ni, kitab Bidatul Talibin kalau tak silap. Kawan ni dia pergi dekat kolah nak ambil uduk. Tiba-tiba Allah angkat air dalam kolah tu naik ke muka dia. Maknanya dia tak payah cedok, air tu naik sendiri atas muka. Maknanya hebat dia punya karamah, sampai nak ambil uduk pun air naik sendiri atas muka. Tak payah cedok. Tapi bila jadi macam tu, dia pun astaghfirullahalazim. Dia tampar diri dia, pak gitu. Dia kata Allah, dia terus berdoa, ya Allah, lebih baik engkau buat aku sakit daripada engkau naikkan air ni atas mukaku, kerana itu akan menyebabkan hatiku jadi sakit, kerana aku takut dengan sebab itu maka aku jadi sombong, jadi riak ataupun takabur. Dia takut benda-benda pelik jadi kat dia. Takut nanti dia tak boleh nak jaga. Kita air naik atas muka, lagi panggil kawan. Tengok ni. Nak buat video siap pun dalam YouTube. Bangga habis tunjuk kat orang. Orang macam ni dia takut benda-benda pelik-pelik, benda-benda ajaib berlaku kat dia, dia sorok. Dia tak cerita kat orang. Dia takut nanti hati dia jadi lain. Dia jaga sungguh. Sebab mereka ni, mereka takut bukan lagi pasal azab, tapi mereka takut atas kasih sayang Allah tu. Sebab tu bila mereka dapat nikmat banyak sangat, mereka takut. Kita dapat lagi banyak, lagi syok, nak lagi. Mereka takut. Takut dengan sebab banyak sangat nikmat ni, lupa kepada pemberi nikmat. Tu dia. Jadi itulah apa yang disebut di dalam hadis qudsi ini yang dapat kita kongsikan pada pagi ni. Moga-moga dengan penyampaian bacaan hadis ni sedikit sebanyak kita dapat membentuk diri kita semakin dekat kepada Allah. Jadi kesimpulannya bagi kita orang awam, kita teruslah buat ibadat, jaga yang fardu, kemudian bertambah-tambahkan yang sunat. Macam tadi kita sebut, insya-Allah bila kita jaga sunat, yang fardu itu terjaga dengan sendirinya. Jadi banyak-banyakkan amalan sunat. Jangan lagi kita pelekehkan amalan sunat. Sudah-sudahlah, itu zaman kita lara dulu, zaman muda memang kita tak buat benda-benda sunat ni. Tapi zaman sekarang ni kita dah mula berubah, dah hijrah, dan kita pun semakin dekat kepada kematian. Rata-rata depan saya ni kebanyakannya umur 40 dan ke atas.
Nah, jadi kita pun dah semakin dekat dengan kubur. Jadi kita kalau tak ada amalan sunat, apa kita nak bawa depan Allah Ta'ala? Jadi tingkat-tingkatkanlah amalan sunat sedikit sebanyak. Macam semalam kita sebut, kalau tak boleh buat semua, jangan sampai tinggal semua. Nah, jadi kalau tak boleh beli semua pun produk tu, belilah sikit. Jadilah. Jadi cukup sekarang ni pada pagi ni kuliah subuh yang dapat kita kongsi dan kita sampaikan, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.